Baik, kita masuk untuk segmen Cor tanya, hak reti, Ustaz Usam jawab. InsyaAllah, tuan-tuan. Jadi mungkin ada 4 soalan yang kita nak pilih pada malam ni. Mungkin ada rakan-rakan kita yang ingin bertanya. Mungkin ada ataupun mungkin kita tanya kepada tim kita. Mungkin ada rakan-rakan kita yang ingin bertanya soalan. InsyaAllah. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa boleh perkenalkan saudara dan daripada mana? Okey, nama saya Umar Yusuf Izzuddin, panggil Yusuf ya. Ya. Okey, saya daripada Lok Start. Daripada Lok Start. Macam mana PKPD dia Lok Start? Masih ketat lagi, buat mana yang esensial yang perlu saja. Okey, insya-Allah mudah-mudahan selamat. Selamat di sana. Mungkin okey, ada apa-apa soalan? Silakan. Okey Ustaz, soalan saya ada satu sahabat baru peluk Islam lah, kira baru masuk Islam lah. Okey, adakah orang-orang yang non-Muslim ni ataupun mu'alaf ni yang memeluk Islam wajib mandi hadas sebelum dia orang nak buat solat tu dulu? Itu soalan saya. Okey, satu soalan. Okey, soalan kedua, saya muskil sikit, apa maksud muwafiq dengan masbuk atau masbuk? Okey, baik, insya-Allah. Terima kasih kepada itu je soalan saya. Kepada Cik Muhammad Yusof. InsyaAllah tim Ustaz akan cuba jawab. Baik, 2 soalan. Yang pertama, Cik Yusof ni dia ada kawan. Kawan dia ni non-Muslim. Lepas tu kawan dia mai convert Islam. Jadi perlu tak kawan yang baru memeluk Islam ini mandi? Okey, baik. Yang pertama tuan-tuan, untuk maklumat kita bersama, tuntutan mandi kepada orang yang baru memeluk Islam itu sifatnya sunat. Sunat. Orang yang memeluk Islam, sunat untuk dia mandi. Tuntutan dia sunat. Sunat ni apa dia? Buat dapat pahala, tinggal rugi. Melainkan kalau dia ni duduk dalam keadaan berhadas, ataupun berjunub, dia berhadas besar, ataupun berjunub sebagainya, itu wajib dia mandi. Kalau dia tak duduk dan berjunub waktu dia memeluk Islam, hukum dia sunat untuk dia mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, muwafiq dan masbuk. Apa dia maksud? Ada orang tanya saya dulu, Ustaz, apa dia maksud kita duduk sembahyang ni? Dia kata saya duduk dengar apa dia masbuk dengan munafik. Saya kata bukan munafik, muwafiq. Muwafiq dan masbuk. 2 istilah ni ada sewaktu mana kita ni duduk tengah dalam solat berjemaah. Bila kita solat berjemaah, dia akan ada 2 golongan di situ. Yang makmum di belakang ni dia ada 2 golongan. Yang pertama, muwafiq, iaitu muwafiq ni siapa dia muwafiq? Muwafiq ni makmum yang solat bersama dengan imam yang sempat. Dia ni sembahyang dengan tu imam dan sempat membaca surah Al-Fatihah ketika tu imam tu berdiri. Itu nama dia muwafiq. Itu yang sempat. Dia sempat membaca Fatihah dalam masa tu imam tu berdiri. Yang kedua, masbuk. Masbuk bukan Facebook, masbuk. Masbuk ni apa dia? Makmum yang dia sembahyang dengan tu imam, dia tak sempat nak membaca suratul Fatihah dalam masa imam tu berdiri. Tak sah dia sempat, yang ni tak sempat. Contoh, dia masuk takbiratul ihram, Allahu akbar, tu imam tu rukuk. Elok dia perhabis takbiratul ihram, Allahu akbar, habis elok takbiratul ihram, tu imam tu berrukuk, ataupun dia dan baca Fatihah sekerat, tu imam tu rukuk. Itu nama dia masbuk. Wallahu a'lam. Jelas Cik Yusof? Ya Ustaz, baik. Masih banyak-banyak. Okey, baik. Oh, Ustaz Syah. Ya, silakan Ustaz Syah. Sekarang kita dalam sesi ketiga rasanya,
Ya. Baik, insyaAllah. Jadi baca online tu. Okey. Baik, insyaAllah. Okey. Baik, rasanya yang soalan pertama sudah diajukan oleh sahabat Muhammad Yusuf berkenaan dengan mualaf kalau tak silap saya, masya-Allah. Ya, ya. Oh, saya pun mualaf dah tapi dah mukalaf dah, alhamdulillah. Jadi rasa baik kita terus dengan sesi ketiga ni. Contohnya mungkin ada gangguan sikit pada line Ustaz Syah. Jika ada gangguan, okey, saya silakan untuk yang kedua, silakan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ustaz. Ya. Siapa dia? Okey. Saya pun lain macam sangkut-sangkut. Okey, nama saya Amiruddin. Ya, Amiruddin. Dari mana? Saya Amiruddin. Saya daripada Al-Ustaz. Ya. Silakan. Okey, soalan saya, bolehkah kita berwuduk dan membasuh najis dengan air Zam-Zam? Okey. Itu soalan pertama saya. Soalan kedua, bolehkah kita menunaikan umrah dahulu dari haji? Okey, soalan yang pertama, bolehkah berwuduk? Betul, berwuduk dengan air Zam-Zam dan membasuh najis dengan air Zam-Zam. Okey. Yang kedua, boleh tak buat umrah dulu betul baru buat haji? Macam tu Lepas tu baru haji. Okey, baik. Ya. Baik. Untuk soalan yang pertama, air Zam-Zam ni, boleh tak berwuduk dengan ataupun membasuh najis dengan air Zam-Zam? Yang pertama saya nak sebut, air Zam-Zam ni adalah air yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala cipta dan diletakkan ayat tu di atas muka bumi kepada kita. Ayat Zam-Zam ni ayat yang paling mulia Allah Taala cipta. Dia letak ayat tu atas muka bumi untuk kita. Dalam muka bumi ni, dalam dunia ni, ayat yang paling mulia adalah ayat Zam-Zam. Itu kita kena faham yang pertama. Jadi ayat Zam-Zam ni kita boleh gunalah selain daripada minum, selain daripada buat penawar. Ayat Zam-Zam ni juga dibolehkan kita ni, diharuskan kita ni guna dia untuk mengambil wuduk. Sebab perbuatan tersebut Nabi SAW pernah buat. Ada pun boleh tak guna ayat Zam-Zam ni kita nak pergi basuh najis, yang tu jawapan dia perbuatan paling kurang ajar dan kena elak. Paling kurang ajar dan kena elak. Untuk kita ni ambil ayat Zam-Zam ni, kita buat basuh najis. Itu soalan yang pertama. Jelas Amirul? Ya, jelas Ustaz. Okey, yang kedua, boleh ataupun tidak kita ni buat kerja umrah dulu, lepas tu baru kita pergi haji? Jawapannya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mana dalil dia yang kata tidak ada masalah? Nabi SAW bersabda, al-hajju wal-umratu faridatan. La yadurruka biayyihima bada'ta. Nabi kata, au kama qala. Nabi kata al-hajju wal-umratu faridatan. Haji dan umrah ni dua-dua ni fardu. Nabi kata la yadurruka biayyihima bada'ta. Nabi kata tak jadi masalah kalau kamu nak dahulukan yang mana dulu antara dua ni. Sama ada nak dahulukan umrah dulu, lepas umrah baru kita buat haji, ataupun kita nak dahulukan haji dulu, lepas tu baru kita buat umrah. Sebab orang yang pi buat kerja umrah, orang yang pi buat kerja haji tu, mereka ada pilihan. Ada di kalangan mereka pilih haji tamattu'. Haji tamattu' ni dia buat umrah dulu,
lepas tu baru dia buat haji. Hak tu adalah perbahasan orang lagu ni, hak yang memilih untuk buat haji tamattu' ni kena bayar dam. Hak tu cerita lain lah. Hak tu kita boleh hurai dalam bab lain. Cuma nak jawab, boleh tak kita pergi buat kerja haji dulu, buat kerja umrah dulu, lepas umrah kita buat haji? Jawapannya tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ustaz Syah silakan, lain mungkin ada gangguan Ustaz Syah tau. Memang Ustaz dia ada gangguan sedikit di sini masya-Allah. Tapi apapun masya-Allah tabarakallah kita berjaya jawab dua. Allah dia okey. Nah, rasanya apa yang dijawab oleh Ustaz Usam masya-Allah rasanya menghilangkan kekeliruan kepada dua orang adik yang dia tanya tu masya-Allah tabarakallah. Nah. Jadi saya rasa masa pun tidak begitu mengizinkan kita kalau tak silap saya lah masya-Allah. Jadi bagi sesi soal jawab ini masya-Allah kita tutup tirainya di sini. Insya-Allah. Jadi secara rasminya masya-Allah tabarakallah majlis kita, majlis ta'lim Sabtu ini secara rasminya masya-Allah tabarakallah tuan-tuan sudah sampai kepada penghujungnya. Nah, sekali lagi masya-Allah kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi masya-Allah keizinan oleh Allah untuk sama-sama kita menjalani majlis ilmu ni dalam suasana yang begitu bagus sekali masya-Allah. Nah, saya sendiri pun sangat terujah walaupun baru first time join masya-Allah. Nah, mudah-mudahan kita minta majlis ini ada kesinambungannya tuan-tuan. Mungkin kalau walaupun saya tak ada, tapi majlis ini tetap akan ada juga minggu hadapannya masya-Allah. Kita tengok kalau saya dapat kesempatan untuk bersama sekali lagi insya-Allah. Seronok duduk dalam majlis ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekali lagi saya nak peringatkan kepada tuan-tuan, satu share dan juga like live kita ni, dan lagi satu tuan-tuan masya-Allah majlis kita ni kita di bawah khas daripada Yayasan Ar-Riyadhah dengan sponsornya daripada Top Coco masya-Allah. Tuan-tuan, pusat pengajian Yayasan Ar-Riyadhah ni setahu saya yang saya sendiri selalu masya-Allah ziarah di situ kerana di situ ada guru kita yang mulia Syekh Dr. Datuk Seri Paduka Syekh Dr. Badaruddin, mantan Mufti Negeri Kedah, yang masya-Allah merupakan antara ulama yang ada bersama dengan kita, tempat yang cukup barakah yang saya suka masya-Allah, suka ziarah di situ. Tapi PKP tak boleh nak buat apa masya-Allah. Cuma kalau ada helikopter confirm saya akan ada di situ, tapi tak ada lah masya-Allah. Jadi tuan-tuan masya-Allah kita masih memerlukan sokongan dari tuan-tuan untuk sama-sama menginfakkan ataupun derma ataupun wakaf masya-Allah untuk Yayasan Ar-Riyadhah ni, untuk sama-sama kita maju ke hadapan membawa syiar Islam, kerana kita ada anak-anak tafiz di situ lebih daripada 30 orang kalau tak silap saya. Kita juga ada anak-anak yatim yang dijaga khas oleh Al-Fadhil Ustaz Aman Usam. Kita juga ada warga tua dan sebagainya, dan kita juga ada aktiviti menolong saudara-saudara baru muallaf masya-Allah. Melalui Yayasan Ar-Riyadhah juga banyak sumbangan yang diberikan masya-Allah kepada rakyat sekitar dan juga kepada mereka yang memerlukan masya-Allah tabarakallah. Nah, untuk merealisasikan perkara ini kita memerlukan dana yang cukup banyak. Jadi kita berbesar hati kalaulah di luar sana ada tuan-tuan yang sudi menginfakkan harta benda mereka untuk kita sama-sama menjalankan aktiviti-aktiviti dakwah ni, di samping kita melahirkan para dai, para hufaz Al-Quran masya-Allah. Bolehlah hubungi pihak Yayasan Ar-Riyadhah. Dan lagi satu masya-Allah berkenaan dengan minuman Top Coco, kalau boleh saya nak bagi sedikit sebanyak input saya sendiri kerana saya pun mengamalkan Top Coco. Baru habis minum saja Top Coco masya-Allah. Di samping minuman yang ada khasiatnya, dia juga minuman yang boleh dikatakan ada fadilatnya masya-Allah kerana ramuannya begitu hebat dan diterapi dengan doa para ulama. Kita bukan nak mendagangkan agama macam setengah-setengah pihak dituduh kita. Cuma kita nak buat yang terbaik masya-Allah. Kerana apa saya nak cakap pasal Top Coco? Keluarga saya semua amalkan minuman Top Coco.
hasilnya berlaku pada anak saya sendiri pun, Masya Allah, yang walaupun dia mengaji pondok, tapi bila dia besar, adalah sedikit sebanyak masalah dengan dia, tapi selepas mengamalkan Tok Koko ni, dia kembali balik pada landasan yang sebenarnya, Masya Allah. Dan anak saya pun sekarang sedang menghafal Quran, seorang lagi anak perempuan. Antara minuman yang saya bagi dia minum, yang memudahkan hafalannya juga, Masya Allah, Top Koko ni juga, Masya Allah. Ada juga feedback daripada sahabat-sahabat yang pernah beli Top Koko daripada saya sendiri, bahawanya mereka minum, bila mereka minum, dia muntah, dia keluar macam hitam-hitam dan sebagainya. Wallahualam, kita tak tahu, mungkin benda-benda yang tak sepatutnya ada dalam badan dia pun dikeluarkan, sihir dan sebagainya, wallahualam, tak tahu. Nah, jadi tuan-tuan, belilah Top Koko ni, simpan stok di rumah kita banyak-banyak, Masya Allah, kerana keluaran dia dalam musim PKP ni saya rasa amat terhad, Masya Allah. Nah, so kalau tak percaya, Masya Allah, tuan-tuan cuba dengan satu paket tu tengok, Masya Allah. Dan saya ada lagi satu pengalaman di Pulau Pinang, Masya Allah, boleh dikatakan ada seorang budak ni, setiap kali saya pergi kuliah, Masya Allah, dia punya buas, saya tengok, minta maaf saya cakap lah buas, nah, Masya Allah, kadang-kadang dia peluk saya dengan keadaan dia tak mandi dan sebagainya. Lepas tu keluarga dia beli Top Koko bagi budak ni minum, Masya Allah. Hari ini saya tengok perkembangan dia ni dalam 2-3 tahun ni, dia ni Masya Allah kadang-kadang boleh melaungkan azan di dalam masjid itu, subhanallah. Nah, dia pun nampak macam sangat satu perubahan yang ketara saya nampak, Masya Allah. Daripada buas menjadi seorang yang cukup-cukup soleh, saya nampak sendiri, Masya Allah. Jadi tuan-tuan bolehlah cuba beli Top Koko, kerana belian tuan-tuan itu juga support sedikit sebanyak dana Yayasan Ar-Riyadah tu. Nah, jadi selebihnya, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sidang pendengar live semuanya ini, dan juga jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam kerana sudi menjemput saya bersama dengan Ustaz berada dalam halaqah ilmiah ini. Mudah-mudahan semua kita ini dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan selepas pada ini gugurnya dosa-dosa kita yang sama-sama ada di dalam majlis ilmu ini. Dan saya ni dengan ini serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam, Datuk Badarudin, untuk penutupnya. Dipersilakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Shah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan, pada waktu dan hari yang sama. Bagi tuan-tuan yang ingin tanyakan soalan, tuan-tuan boleh tinggalkan soalan tuan-tuan di inbox kita, dan tinggalkan sekali nombor telefon tuan-tuan untuk nanti pihak tim kita akan hubungi tuan-tuan untuk kita jemput tuan-tuan tanyakan secara live jawapan soalan tersebut. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah.